Jika Anda tamat, sila pergi. Malaysia kini cukup kuat. Ekonomi Malaysia kini sedang runtuh. Selepas kemasukan Samsung, purata pertumbuhan 65% selama 5 tahun berturut-turut. Empayar Samsung, yang bertanggung jawab ke atas 20% ekspor negara, secara rasmi adalah jantung ekonomi Malaysia. Tetapi Malaysia, yang mabuk dengan kejayaan, mengacukan pisau ke jantungnya sendiri. Pelanggaran janji 10 tahun lalu. Pemberitahuan tanpa rundingan. Bom cukai RM43 bilion, bencana tidak berakhir di situ. Bekalan elektrik ke kawasan perindustrian terputus tanpa amaran di tengah-tengah gelombang haba 40 darjah Celsius. Walaupun beratus-ratus juta ringgit komponen canggih dibuang, Malaysia kekal angkuh. Malaysia tidak mempunyai rakan kongsi lain yang setanding dengan kami, fikir mereka. Tetapi apabila Samsung senyap-senyap mula memindahkan barisan pengeluarannya ke India, mitos pertumbuhan Malaysia mula runtuh dari dalam. Mengapa negara yang mengimpikan Next China membuang impiannya sendiri? Dan bagaimana pilihan angkuh itu membawa kepada keruntuhan berantai? Proses kejatuhan yang kejam itu bermula sekarang. Di mana Anda mendengar? Jangan lupa untuk melanggan dan suka. Setimbun dokumen jatuh di atas meja mesyuarat. Wajah pengarah kewangan Samsung Electronics Malaysia Corporation pucat. Angka RM4.3 bilion jelas terpampang. Jawapan saya sudah ditetapkan. Permintaan untuk melanjutkan pengecualian cukai korporat ditolak. Malaysia tidak lagi mempunyai sebab untuk menunjukkan kemurahan hati sedemikian. Salam sejahtera, saya Dr. Irfan bin Abdullah. Setiausaha sulit kanan hal ehwal ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Saya lulusan Harvard Business School dan seorang ahli strategi yang mencipta pertumbuhan ekonomi Malaysia sebanyak 6.5% sepanjang 5 tahun yang lalu. Saya naik ke kedudukan ini bukan kerana nasib. Ia kerana saya membaca masa depan ekonomi Malaysia dengan tepat. Dan dalam masa depan itu, Samsung adalah pilihan, bukan keperluan. Di seberang meja, wakil Samsung bertanya dengan berhati-hati. Mereka bertanya sama ada terdapat cara untuk mengimbangi peningkatan beban cukai akibat pengenalan cukai minimum global. Mereka merujuk kepada kadar cukai korporat 5% yang dijanjikan semasa pelaburan awal. Mereka menunjukkan kontrak, mengingatkan janji kerajaan Malaysia. Saya hanya menjeling dokumen itu dan berkata, itu adalah janji Malaysia 10 tahun yang lalu. Kami kini adalah negara yang sama sekali berbeza dari masa itu, tambah saya. Itu bukan pembohongan. Bukti bertebaran di merata tempat. Jika Anda melihat ke bawah bandaraya Kuala Lumpur, 10 tahun yang lalu, di jalan raya yang dilalui pedati lembu, kini kereta import memecut laju. Menara pencakar langit dari kaca dan keluli menjulang ke langit, dan kedai-kedai jenama mewah bertebaran di setiap jalan. IMF dan Bank Dunia memilih Malaysia sebagai kuasa besar era pasca China. Berapa banyak negara di dunia yang mempunyai kadar pertumbuhan 65%, populasi muda 34 juta, dan kestabilan politik? Udara di bilik mesyuarat menjadi beku. Orang-orang Samsung saling berpandangan, jelas kelihatan cemas. Mereka mungkin menjangkakan senario biasa meja rundingan dibuka dan kompromi dicapai. Tetapi saya bukan jenis orang yang bekerja sebegitu. Pelajaran paling penting yang saya pelajari di Harvard ialah sebaik sahaja Anda menunjukkan kelemahan, Anda kalah dalam rundingan. Zaman Malaysia terdesak memerlukan modal asing sudah berakhir. Kini kami berada dalam kedudukan untuk memilih. Pengarah kewangan Samsung menyambung. Beliau menyebut bahawa Samsung bertanggung jawab untuk hampir 20% daripada keseluruhan ekspor Malaysia, pelaburan berpuluh bilion, rangkaian ratusan syarikat pembekal, dan pekerjaan untuk lebih daripada 100,000 orang. Beliau melahirkan kebimbangan dengan berhati-hati bahawa semua ini boleh terancam. Saya tersenyum mendengar kata-kata itu. Secara tepatnya, saya mengejek. Mereka masih berfikir dalam kerangka 10 tahun lalu. Anggapan bahawa mereka menyara ekonomi Malaysia. Saya menjawab, fakta bahawa Samsung menyumbang 20% ekspor Malaysia adalah bukti betapa baiknya persekitaran yang Malaysia sediakan untuk Samsung. Jangan lupa bahawa Samsung telah mengaut keuntungan astronomi sambil menikmati semua faedah ini. Tenaga kerja murah, persekitaran politik yang stabil, pengecualian cukai, bekalan elektrik, dan infrastruktur logistik. Saya bertanya semula, tanpa Malaysia, di mana lagi Samsung boleh mengeluarkan telefon pintar dengan cekap seperti ini? Menggunakan statistik adalah kepakaran saya. Sesetengah orang mungkin melihat angka pelaburan langsung asing, FDI, yang menyumbang 72% daripada ekspor sebagai tanda amaran kebergantungan yang tinggi. Tetapi saya menafsirkannya secara berbeza.
Bukankah itu bukti bahawa kami berjaya menarik modal global? Syarikat terbaik dunia memilih Malaysia, dan pilihan itu telah terbukti betul selama bertahun-tahun. Masalahnya ialah mereka mula mengambil terlalu banyak perkara sebagai sesuatu yang pasti. Peguam korporat Samsung membuka semula kontrak. Dokumen itu ditandatangani oleh kerajaan Malaysia semasa pelaburan awal. Janji-janji yang penuh sesak dicatatkan di atas kertas. Mengekalkan cukai korporat 5% selama 15 tahun. Pengurangan sewa tanah, pelbagai sokongan pentadbiran. Beliau menekankan bahawa ini adalah kontrak yang mengikat secara sah. Beliau juga secara berhati-hati membayangkan bahawa ia boleh dibawa ke pertikaian pelaburan antarabangsa. Mendengar itu, saya menjadi lebih tegas. Ia kedengaran seperti ugutan. Saya menjawab, cukai minimum global adalah perubahan dalam peraturan antarabangsa. Ia bukan keputusan Malaysia semata-mata, tetapi perintah baharu yang disertai oleh semua negara OECD. Kami juga berada dalam kedudukan untuk mengikut peraturan, jadi sila fahami, sudah tentu, itu adalah pembohongan. Negara lain sedang memikirkan cara untuk melindungi syarikat tempatan mereka walaupun dalam peraturan antarabangsa yang sama. Subsidi tunai, pelaburan infrastruktur, sokongan tidak langsung. Terdapat banyak cara. Tetapi saya tidak berniat untuk berbuat demikian. Mengapa Malaysia perlu menanggung cukai syarikat asing? Wakil Samsung bertanya untuk kali terakhir. Adakah kerajaan Malaysia mahukan pelaburan Samsung atau tidak? Itu adalah soalan langsung. Mata semua orang di bilik mesyuarat tertumpu kepada saya. Saya berdiam diri seketika untuk kesan dramatik. Dan kemudian saya perlahan-lahan membuka mulut. Malaysia kini telah mencapai tahap di mana kami tidak memerlukan bantuan anda, kata saya. Saya menambah bahawa kami mempunyai jenama tempatan kami, syarikat seperti Tesla dan Apple mahu melabur. Dan kami berkembang menjadi pasaran terbesar di Asia Tenggara. Ketika saya mengatakan kata-kata itu, masa depan Malaysia terukir dalam fikiran saya. Industri otomotif, industri semikonduktor, hub kecerdasan buatan Malaysia yang kuat yang membangunkan industrinya sendiri tanpa bergantung pada syarikat asing. Syarikat asing seperti Samsung hanyalah alat sementara. Batu loncatan yang kami perlukan semasa kami belajar teknologi dan mengumpulkan pengalaman. Memandangkan kami telah melintasi jambatan itu, tidak ada sebab untuk menoleh ke belakang. Orang-orang Samsung bangun dari tempat duduk mereka. Mereka meninggalkan bilik mesyuarat, hanya meninggalkan kata-kata bahawa mereka akan menyemak semula. Saya dapat merasakan gabungan kekecewaan dan kemarahan dalam belakang badan mereka. Saya tidak peduli. Sebaik sahaja anda menunjukkan emosi di meja rundingan, anda kalah, saya menang dan Malaysia menang. Saya telah menyampaikan mesej dengan jelas bahawa modal asing tidak lagi boleh memperlakukan Malaysia dengan sewenang-wenangnya. Saya ditinggalkan sendirian di bilik mesyuarat. Melalui tingkap, saya dapat melihat bandar Kuala Lumpur. Kren pembinaan menjulang di mana-mana dan bangunan pencakar langit baharu terus naik. Ekonomi Malaysia masih hidup dan bernafas. Ia tidak cukup lemah untuk runtuh hanya kerana Samsung hilang. Saya yakin akan hal itu. Statistik membuktikannya, organisasi antarabangsa mengakuinya, dan yang paling penting, strategi saya telah berfungsi dengan sempurna selama 5 tahun yang lalu. Terdapat laporan lain yang bertimbun di atas meja saya. Status pelaburan langsung asing, prestasi ekspor, prospek pertumbuhan KDNK. Semua petunjuk adalah positif. Malaysia sedang maju dengan pesat. Satu-satunya perkara yang mengganggu ialah syarikat asing masih menuntut keistimewaan masa lalu seolah-olah ia adalah hak mereka yang sah. Mereka tidak dapat menerima bahawa Malaysia telah berubah, bahawa kami tidak lagi mengemis tetapi memilih. Pemberitahuan muncul di telefon pintar saya. Jadual mesyuarat pejabat Perdana Menteri. Saya perlu melaporkan hasil mesyuarat dengan Samsung hari ini. Saya meringkaskannya secara ringkas. Permintaan lanjutan pengurangan cukai korporat ditolak. Pendirian tiada rundingan lanjut disampaikan. Pihak lawan menyatakan niat untuk menyemak semula. Saya yakin Perdana Menteri akan menyokong keputusan saya. Beliau mempunyai pemikiran yang sama seperti saya. Jika Malaysia ingin menjadi kuat, kita tidak boleh tunduk kepada modal asing, kita mesti memegang inisiatif. Semasa berjalan di koridor, saya mengimbas kembali 5 tahun yang lalu. Ketika saya mengambil jawatan ini, ekonomi Malaysia berada di persimpangan jalan. China kehilangan daya tarikan kerana kenaikan kos buruh dan syarikat global sedang mencari alternatif. Malaysia berada di lokasi yang sempurna pada masa yang sempurna.
Apa yang saya lakukan hanyalah memanfaatkan peluang itu sepenuhnya. Kami menarik syarikat asing, mewujudkan kawasan perindustrian, dan memperluas infrastruktur. Hasilnya adalah kadar pertumbuhan 6,5% sekarang. Tetapi kini tiba masanya untuk bergerak ke peringkat seterusnya, dari bergantung kepada syarikat asing kepada membangunkan industri kita sendiri. Untuk berbuat demikian, kami perlu mengurangkan keistimewaan yang diberikan kepada syarikat asing dan melabur sumber tersebut dalam syarikat Malaysia. Menolak pengurangan cukai korporat adalah langkah pertama strategi itu. Bandar ini adalah produk strategi saya. Hasil menarik modal asing, mengembangkan ekonomi, dan meningkatkan status negara. Saya yakin apa yang saya lakukan hari ini adalah betul. Malaysia kuat, saya betul. Dan keputusan saya adalah untuk masa depan Malaysia. Keesokan paginya, sebaik sahaja saya membuka pintu bilik mesyuarat pejabat Perdana Menteri, suara tajam timbalan Perdana Menteri kedengaran. Bukankah Samsung benar-benar akan mempertimbangkan untuk menarik diri? Timbalan Menteri Kewangan juga mengangguk, menyuarakan kebimbangan. Mereka memberi amaran bahawa sentimen pelaburan syarikat global boleh menjadi dingin. Saya duduk, menahan senyuman. Mereka masih terperangkap dalam pemikiran 10 tahun lalu. Ini adalah perjumpaan untuk melaporkan hasil mesyuarat dengan Samsung semalam. Berita bahawa saya telah menolak permintaan lanjutan pengurangan cukai korporat nampaknya telah merebak di kalangan kerajaan. Para hadirin menunjukkan kebimbangan mengenai keputusan saya. Tetapi saya tidak goyah sama sekali. Sebaliknya, saya merancang untuk menggunakan peluang ini untuk menjelaskan strategi saya dengan jelas dan mendapatkan persetujuan. Mengapa Malaysia tidak perlu lagi risau tentang syarikat asing? Timbalan Perdana Menteri bertanya, bagaimana jika Samsung memindahkan pangkalan pengeluarannya ke negara lain? Mereka boleh memindahkan kilang ke India atau Indonesia, bukan? Saya membuka komputer riba dan memaparkan data yang telah saya sediakan. Ia adalah laporan perbandingan pangkalan pembuatan global yang saya analisis sendiri selama 3 bulan yang lalu. Saya yakin bahawa angka akan membuktikan segalanya. Saya mulakan dengan India. India adalah pasaran gergasi dengan 1,4 bilion penduduk, tetapi infrastruktur pembuatan mereka hanya separuh daripada Malaysia. Bekalan elektrik tidak stabil, menyebabkan gangguan bekalan elektrik beberapa kali sehari. Jalan raya dan kemudahan pelabuhan ketinggalan zaman. Dan yang paling penting, sistem cukai negeri yang rumit membuat syarikat pening kepala. Analisis saya ialah, walaupun Samsung membuat telefon pintar di India, mereka tidak dapat mengeluarkan secara cekap seperti di Malaysia. Bagaimana pula dengan Indonesia? Negara terbesar di Asia Tenggara dengan 270 juta penduduk, tetapi persekitaran peraturan mereka terkenal buruk. Terdapat banyak sekatan ke atas pelaburan asing, birokrasi yang teruk, dan undang-undang buruh yang tegar. Tambahan pula, Indonesia mempunyai dasar perlindungan industri tempatan yang kuat, menjadikannya sukar bagi syarikat asing untuk beroperasi secara bebas. Ia bukan persekitaran yang terbuka dan fleksibel seperti Malaysia. Bagaimana pula dengan Meksiko? Terdapat kelebihan geografi kerana berdekatan dengan pasaran AS, tetapi masalah keselamatan adalah serius. Kartel dadah mempunyai pengaruh yang kuat di banyak kawasan, dan keselamatan eksekutif syarikat pun sukar dijamin. Tambahan pula, dasar AS terhadap Meksiko menjadi tidak dapat diramalkan selepas Trump meningkatkan risiko pelaburan. Ia tidak dapat dibandingkan dengan Malaysia dari segi kestabilan. Saya menukar skrin dan menunjukkan slide seterusnya. Carta yang meringkaskan kelebihan Malaysia. Indeks kestabilan politik nomor 1. Kadar peningkatan FDI nomor 1. Kadar peningkatan produktiviti pembuatan nomor 1. Angka-angka itu bercakap dengan jelas. Malaysia adalah pangkalan pengeluaran yang tidak boleh diganti. Bagi Samsung untuk meninggalkan Malaysia adalah pilihan yang tidak masuk akal dari sudut pandangan perniagaan. Timbalan Menteri Kewangan membantah. Namun, bagaimana jika Samsung benar-benar mula mengurangkan pengeluaran? Bukankah kerugian 20% daripada keseluruhan ekspor akan menjadi tamparan hebat kepada ekonomi? Saya menggelengkan kepala. Itu tidak akan berlaku. Walaupun ia berlaku, Malaysia cukup kuat untuk bertahan, jawab saya. Saya menjelaskan. Adakah anda tahu berapa banyak yang telah dilaburkan oleh Samsung di Malaysia? Berpuluh bilion ringgit. Mereka membina kilang bersaiz mega di Pulau Pinang dan Johor. Mereka mempunyai pusat R&D bernilai AS 220 juta di Kuala Lumpur. Rangkaian syarikat pembekal sahaja adalah ratusan, dan mereka menggaji lebih 100,000 pekerja secara langsung.
Adakah realistik untuk mereka melepaskan semua ini dan berpindah ke negara lain? Saya meneliti angka satu persatu. Membina kilang baharu memerlukan sekurang-kurangnya 2 tahun. Melatih tenaga kerja memerlukan 1 tahun. Membina rangkaian pembekal memerlukan 1 tahun lagi. Sementara itu, pesaing akan menelan pasaran. Adakah Apple, Xiaomi, dan Oppo akan berdiam diri? Sebaik sahaja Samsung menghentikan pengeluaran, bahagian pasaran mereka akan menjunam. Saya yakin mereka tidak akan mengambil risiko sebegitu. Timbalan Perdana Menteri bertanya lagi. Jadi, apakah strategi yang perlu kita ambil? Saya memaparkan slide seterusnya seolah-olah saya sedang menunggu soalan itu. Tajuknya ialah peralihan dari modal asing ke industri tempatan. Inilah yang saya ingin jelaskan. Strategi utama untuk Malaysia melonjak ke peringkat seterusnya. Saya berkata, setakat ini kami telah memberikan terlalu banyak kelebihan kepada syarikat asing. Pengecualian cukai korporat, pemberian tanah percuma, pelbagai sokongan pentadbiran, sementara mereka membuat keuntungan. Kerajaan Malaysia menghadapi masalah dalam mendapatkan hasil cukai. Saya percaya sudah tiba masanya untuk mengimbangi. Syarikat asing juga harus membayar cukai yang sewajarnya, dan dengan wang itu kita harus membangunkan syarikat Malaysia. Saya membentangkan langkah-langkah konkret. Pertama, menormalkan kadar cukai untuk syarikat asing di bawah nama cukai minimum global. Kami telah mengisytiharkan ini kepada Samsung. Kedua, menggunakan hasil cukai tambahan yang diperoleh untuk menyokong syarikat tempatan Malaysia. Melabur dalam syarikat seperti Khazanah dan Petronas supaya mereka dapat memperoleh daya saing global. Ketiga, mewujudkan syarat pelaburan baharu yang mewajibkan pemindahan teknologi. Suasana bilik mesyuarat mula berubah. Para hadirin, yang pada mulanya bimbang, mula mengangguk. Logik saya berkesan. Mereka mula bersetuju bahawa Malaysia tidak boleh bergantung kepada modal asing selama-lamanya dan kini tiba masanya untuk membangunkan industri kita sendiri. Saya mendesak lebih kuat. Jika Samsung menggugut kita, apa yang perlu kita lakukan? Tunduk dan berikan lagi kelebihan? Tidak. Kita mesti bertindak lebih keras. Sebaik sahaja Malaysia mengambil kira syarikat asing, kita akan kekal dalam kedudukan subjek selama-lamanya. Inilah peluang kita untuk menunjukkan status kita, saya menekankan. Timbalan Perdana Menteri akhirnya membuka mulut. Baiklah, saya menyokong strategi Anda. Namun, pantau tindak balas syarikat asing lain selain Samsung dengan teliti, tambah beliau. Saya menundukkan kepala tanda terima kasih. Saya telah mendapat sokongan yang saya inginkan. Kini saya boleh bergerak secara rasmi. Saya keluar ke koridor selepas mesyuarat. Timbalan Menteri Kewangan mengikuti saya dan bertanya dengan berhati-hati. Adakah Anda benar-benar pasti? Bolehkah Anda menjamin bahawa Samsung tidak akan pergi? Saya menepuk bahunya dan berkata, mereka tidak boleh pergi. Malaysia tidak boleh diganti. Bukankah angka-angka membuktikannya? Saya kembali ke pejabat saya dan duduk di meja. Saya perlu bersedia untuk langkah seterusnya. Merangka rancangan konkret untuk mengutip cukai tambahan. Alasan cukai minimum global sudah ada, apa yang tinggal hanyalah pelaksanaan. Saya merancang untuk berunding dengan Kementerian Kewangan untuk merangka pelarasan kadar cukai untuk syarikat asing. Saya menghubungi kaki tangan Kementerian Kewangan. Saya mengarahkan mereka untuk menjalankan simulasi kenaikan cukai korporat syarikat asing, termasuk syarikat utama seperti Intel, LG dan Microsoft, bukan sahaja Samsung. Kami memerlukan rancangan konkret tentang berapa banyak hasil cukai tambahan yang boleh diperoleh dan apa yang boleh dilakukan dengan wang itu. Email muncul di skrin komputer. Permintaan wawancara daripada wartawan asing. Mereka ingin bertanya tentang perubahan dasar pelaburan asing Malaysia. Saya menghantar balasan penerimaan. Sudah tiba masanya untuk menyampaikan mesej yang jelas kepada masyarakat antarabangsa. Malaysia telah berubah. Kami kini menetapkan peraturan. Saya mengeluarkan bahan promosi pelaburan lama dari laci. Ia mencatatkan betapa banyak yang kami korbankan untuk menarik Samsung 10 tahun lalu. Cukai korporat 5%, pajakan tanah percuma 50 tahun, kerajaan menanggung pembangunan infrastruktur. Kami telah memberikan terlalu banyak. Kami terdesak pada masa itu, tetapi kini tidak lagi. Kami telah naik ke kedudukan tuan. Semasa membelai bahan itu, saya menemui petikan yang menarik. Analisis kesan pelaburan yang dibentangkan oleh pihak Samsung pada masa itu. Penciptaan 100,000 pekerjaan, ekspor berpuluh bilion dolar setahun, pembinaan ekosistem pembekal. Semuanya menjadi kenyataan. Tetapi bukankah itu semua kerana Malaysia?
Ia hanya mungkin kerana kami menyediakan persekitaran politik yang stabil, membekalkan tenaga kerja muda dan membina infrastruktur. Telefon berdering. Presiden Dewan Perniagaan dan Industri. Beliau menyampaikan berita bahawa syarikat asing bimbang. Beliau bimbang konflik dengan Samsung boleh menjejaskan syarikat lain. Saya menjelaskan dengan tenang. Tidak perlu bimbang. Sebaliknya, ini akan menjadi peluang bagi syarikat Malaysia. Kami boleh membangunkan syarikat kami dengan cukai yang dibayar oleh syarikat asing. Saya menekankan. Presiden itu masih kedengaran bimbang. Tetapi saya penuh keyakinan. Saya percaya strategi saya tidak mungkin salah. Malaysia telah berkembang selama 10 tahun yang lalu dan akan terus berkembang. Syarikat asing hanyalah penerima manfaat daripada pertumbuhan itu. Kami adalah tuan, dan kami menetapkan peraturan. Saya membereskan dokumen di meja saya dan berfikir. Keputusan ini juga berfaedah kepada saya dari segi politik. Saya perlu menunjukkan kekuatan. Imej setiausaha ekonomi yang berani menentang modal asing tanpa tunduk akan mengukuhkan kedudukan saya. Ia akan menjadi batu loncatan untuk naik ke jawatan yang lebih tinggi dalam pelantikan seterusnya. Saya melihat keluar tingkap ke Bandar Kuala Lumpur. Lampu mula menyala di jalanan ketika waktu petang. Logo syarikat bersinar di setiap bangunan tinggi. Samsung, LG, Intel, semuanya syarikat yang memilih Malaysia. Mengapa mereka datang ke sini? Kerana Malaysia menawarkan syarat terbaik. Dan syarat itu masih sah. Setiausaha pribadi saya masuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Beliau mengesahkan jadual esok saya. Perundingan dengan Kementerian Kewangan, wawancara wartawan asing, mesyuarat Kementerian Industri. Jadual yang padat, tetapi saya berpuas hati. Strategi saya sedang memasuki fasa pelaksanaan. Ia adalah langkah pertama untuk menjadikan Malaysia sebuah kuasa ekonomi yang sebenar. Sebelum mematikan komputer, saya menyemak berita buat kali terakhir. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia, prestasi FDI, prestasi syarikat utama, semua petunjuk adalah positif. Ia adalah bukti bahawa pertimbangan saya adalah betul. Samsung tidak akan dapat pergi. Malaysia tidak boleh diganti. Saya meninggalkan pejabat dengan keyakinan itu. Beberapa minggu berlalu, dan pada pertengahan bulan Jun, Kuala Lumpur bertukar menjadi neraka. Suhu melebihi 40 darjah Celsius. Aspal terasa panas sehingga hampir cair, dan orang ramai di jalanan mencari tempat berteduh. Ia adalah cuaca yang tidak dapat ditahan tanpa penghawa dingin. Masalahnya, seluruh Malaysia mula menghidupkan penghawa dingin serentak. Grid kuasa mula menjerit. Laporan kecemasan datang dari syarikat bekalan elektrik TNB. Permintaan elektrik telah melebihi kapasiti bekalan. Kekurangan kuasa berlaku serentak di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Pulau Pinang. Simpanan elektrik sudah habis, dan terdapat amaran bahawa pemadaman besar-besaran boleh berlaku jika keadaan berterusan. Saya membaca laporan itu sambil mengerutkan dahi. Ini bermula lagi, fikir saya. Ia adalah masalah yang berulang setiap musim panas. Kapasiti penjanaan kuasa kekal sama, tetapi permintaan terus meningkat. Perbincangan untuk membina stesen jana kuasa baharu telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi pelaksanaan berjalan perlahan. Terdapat masalah belanjawan, peraturan alam sekitar yang ketat, dan yang paling penting, birokrat enggan menandatangani kelulusan. Selepas kempen anti rasuah, tiada siapa yang mahu mengambil tanggungjawab. Akibatnya, pelaburan infrastruktur terhenti, dan grid kuasa dibiarkan usang. Mesyuarat tergempar telah diadakan. Presiden TNB, Menteri Industri, dan pegawai barisan ekonomi, termasuk saya, berkumpul. Status bekalan elektrik di seluruh Malaysia dipaparkan pada skrin dalam masa nyata. Kawasan yang ditandakan merah semakin bertambah. Ia adalah situasi krisis. Presiden TNB berkata, kami perlu melakukan pemotongan bekalan elektrik terpilih. Pemotongan bekalan elektrik terpilih bermakna seseorang perlu dipotong bekalannya. Persoalannya, siapa yang harus dipotong dahulu? Jika kawasan perumahan dipotong, kemarahan rakyat akan memuncak. Tanpa penghawa dingin di tengah musim panas adalah sama seperti penyeksaan. Tetapi jika kilang dipotong, syarikat pasti akan memberontak. Pengeluaran akan terhenti, penghantaran akan tertangguh, dan kerugian akan berlaku. Menteri Industri mencadangkan dengan berhati-hati. Kita mesti melindungi kawasan perindustrian seberapa banyak yang mungkin. Terutamanya tempat seperti Pulau Pinang dan Johor, di mana kilang-kilang besar seperti Samsung tertumpu.
Jika bekalan elektrik terputus di sini, ia akan menjadi tamparan hebat kepada ekonomi. Beliau mencadangkan skim pemotongan bekalan elektrik bergilir untuk kawasan perumahan dan komersial. Saya menggelengkan kepala mendengar kata-kata itu. Saya membantah, rakyat sedang menderita dalam kepanasan sekarang, dan kita mahu melindungi kilang syarikat asing dahulu? Adakah itu tugas kerajaan? Rakyat adalah keutamaan, bukan Samsung. Saya meninggikan suara. Suasana bilik mesyuarat menjadi beku. Semua orang memahami implikasi politik kata-kata saya. Memilih syarikat asing di sini boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Presiden TNB menjelaskan masalah teknikal. Kuasa industri mengambil masa untuk dimulakan semula apabila ia terputus, terutamanya proses ketepatan seperti semikonduktor atau paparan yang terdedah kepada pemadaman tiba-tiba. Produk yang sedang diproses semuanya boleh dibuang, beliau memberi amaran. Beliau menambah anggaran kerugian akan mencecah ratusan juta ringgit. Saya bertanya, jadi apa maksudnya? Saya berkata, bagaimana jika Samsung mengalami kerugian? Mereka sudah cukup mengaut keuntungan. Apa yang lebih penting? Rakyat kita rebah dalam kepanasan, atau syarikat asing kerugian beberapa ratus juta? Keutamaan kerajaan mestilah jelas, saya menekankan. Rakyat adalah nomor 1, syarikat adalah nomor 2. Saya menarik garisan. Menteri Industri membantah lagi. Tetapi dalam jangka masa panjang, ini akan merosakkan keyakinan pelaburan syarikat. Jika diketahui bahawa bekalan elektrik disekat tanpa notis, mereka mungkin melihat Malaysia sebagai pangkalan pengeluaran yang tidak stabil. Saya mendengus. Saya tidak suka sikap yang masih mengambil kira syarikat asing. Saya berkata dengan tegas, keputusan sudah dibuat. Saya mengisytiharkan bahawa bekalan elektrik kekemudahan penggunaan kuasa besar, termasuk kawasan perindustrian utama, akan digantung buat sementara waktu. Saya menekankan sekali lagi bahawa kehidupan rakyat adalah keutamaan. Para hadirin di bilik mesyuarat menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Mereka tidak mempunyai alasan untuk menentang keputusan saya. Mereka tidak boleh mengatakan syarikat lebih penting daripada rakyat. Selepas mesyuarat, saya segera memberikan arahan. Bekalan elektrik ke kawasan perindustrian Pulau Pinang dan Johor, Iskandar, akan dipotong secara berperingkat. Ini termasuk semua kilang utama seperti Samsung, Intel, dan LG. Saya menekankan Samsung secara khusus. Kami sudah berkonflik dengan mereka. Ini adalah peluang untuk menunjukkan dengan jelas pendirian kami. Mesej bahawa kerajaan Malaysia mengutamakan rakyat. Pukul 2 petang, pemotongan bekalan elektrik bermula. Kilang Samsung di Pulau Pinang dimaklumkan terlebih dahulu, bekalan elektrik akan terputus dalam 30 minit. Saya dengar kekecohan berlaku di lokasi. Mereka bergegas menghentikan barisan pengeluaran, berusaha melindungi produk yang sedang diproses dan memindahkan pekerja. Ia adalah kekacauan. Tetapi saya tidak peduli. Saya menjangkakan kekacauan ini. Panggilan telefon datang bertalu-talu. Presiden Samsung Malaysia Corporation menelefon secara peribadi. Beliau membantah dengan suara yang marah. Apa yang Anda lakukan sekarang? Memotong bekalan elektrik tanpa notis sekurang-kurangnya akan menyebabkan kerugian ratusan juta ringgit, beliau menjerit. Saya menjawab dengan tenang. Ini adalah situasi kecemasan negara. Keselamatan rakyat adalah keutamaan. Sila fahami, saya menambah. Presiden Samsung menjerit bahawa beliau tidak dapat faham. Tidakkah patut dimaklumkan sekurang-kurangnya 24 jam lebih awal? Kontrak pun menyatakan demikian, beliau berhujah. Saya memotong kata-katanya. Nyawa rakyat lebih penting daripada kontrak. Dan saya menutup telefon. Saya tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dikatakan. Syarikat lain juga dimaklumkan mengenai pemotongan bekalan elektrik secara bergilir. LG, Intel, Microsoft. Mereka semua membantah, tetapi sia-sia. Keputusan telah dibuat. Dan saya tidak berniat untuk berundur. Sebaliknya, saya ingin menunjukkan dengan jelas pada peluang ini, Malaysia adalah negara berdaulat, bukan kilang subkontrak syarikat asing. Kami menetapkan peraturan dan kami menentukan keutamaan. Menjelang petang, laporan masuk bahawa keadaan elektrik telah stabil sedikit. Penggunaan elektrik di kawasan perindustrian telah berkurangan, membolehkan kawasan perumahan menggunakan penghawa dingin seperti biasa. Saya tersenyum puas. Ia adalah bukti bahawa keputusan saya adalah betul. Rakyat dapat makan malam di bilik yang sejuk dan syarikat hanya menanggung sedikit kesulitan. Saya menghidupkan berita. Berita utama adalah mengenai krisis elektrik hari ini. Ulasan menyatakan bahawa kerajaan membuat keputusan untuk mengutamakan rakyat.
Pendapat umum juga tidak buruk. Walaupun ada kebimbangan bahawa ia terlalu agresif terhadap syarikat asing, majoriti menyokongnya sebagai langkah yang sewajarnya. Saya berasa gembira. Tetapi mesej terus terkumpul di telefon pintar saya. Kementerian Industri, Dewan Perniagaan, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, semua orang melahirkan kebimbangan. Mereka memberi amaran bahawa bantahan syarikat adalah serius dan boleh menjejaskan persekitaran pelaburan dalam jangka masa panjang. Saya menggelengkan kepala sambil membaca mesej-mesej itu. Mereka masih orang yang mengambil kira syarikat asing. Saya tertanya-tanya tentang reaksi ibu pejabat Samsung, tetapi tiada berita lagi. Saya rasa mereka sedang membincangkan strategi tindak balas secara dalaman, tetapi saya tidak bimbang. Apa sahaja yang mereka lakukan, mereka tidak akan dapat membatalkan keputusan kerajaan Malaysia. Ia adalah langkah yang dibuat semasa kecemasan negara, dan keselamatan rakyat adalah keutamaan. Saya melihat keluar tingkap, dan lampu menyala di bandar Kuala Lumpur. Ini bermakna penghawa dingin berfungsi. Angin sejuk bertiup di setiap rumah. Rakyat sedang menikmati malam mereka dengan selesa. Melihat pemandangan itu, saya sekali lagi yakin bahawa keputusan saya adalah betul. Kerajaan wujud untuk rakyat, tetapi kawasan perindustrian diselubungi kegelapan. Kilang terhenti, barisan pengeluaran dihentikan, dan inventori bernilai ratusan juta ringgit berada di ambang pelupusan. Tetapi apa ruginya? Mereka sudah cukup mengaut keuntungan. Apa ruginya menanggung kerugian sehari dua? Jika Anda ingin berniaga di Malaysia, Anda mesti mengikut peraturan Malaysia. Semasa saya meninggalkan pejabat, saya berfikir, apakah maksud keputusan hari ini kepada Samsung? Ia mungkin mengejutkan. Mereka mungkin berfikir bahawa mereka adalah nadi ekonomi Malaysia, tetapi realitinya berbeza. Kerajaan Malaysia boleh memotong bekalan elektrik mereka bila-bila masa jika perlu, kerana rakyat adalah keutamaan. Saya berharap mesej itu disampaikan dengan jelas. Saya menaiki lift dan yakin, keputusan saya adalah betul. Walaupun syarikat mungkin tidak berpuas hati dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, ia akan menjadi peluang untuk meningkatkan status Malaysia. Kami menunjukkan bahawa kami tidak lagi tunduk kepada modal asing. Malaysia kuat, saya betul, dan keputusan hari ini akan dicatatkan dalam sejarah, fikir saya sambil menuju ke tempat letak kereta. Seminggu berlalu. Selepas insiden pemotongan bekalan elektrik, Samsung secara mengejutkan tidak memberikan sebarang tindak balas. Tiada bantahan, tiada permintaan untuk rundingan, tiada tuntutan pampasan. Saya menafsirkan kesunyian itu sebagai kemenangan. Saya fikir mereka telah menerima keputusan kerajaan Malaysia dan menyedari bahawa melawan tidak lagi berguna. Tetapi itu adalah kesilapan saya. Pada pagi Isnin, setiausaha saya masuk dengan tergesa-gesa. Beliau meletakkan tablet di hadapan saya dan berkata saya mesti melihatnya. Berita tergempar Reuters terpampang di skrin. Samsung Electronics telah mengumumkan secara rasmi bahawa ia memindahkan 30% daripada pengeluaran Malaysia ke India. Pada mulanya, saya fikir, ia adalah berita palsu. Ia tidak masuk akal. Tetapi apabila saya mengklik pautan kepada siaran akhbar rasmi ibu pejabat Samsung, ia disahkan. Semasa membaca artikel itu, tangan saya mula menggigil. Samsung merancang untuk memindahkan sebahagian daripada barisan pengeluaran telefon pintar di kilang utara Malaysia ke Noida, India. Skalanya adalah 30 juta unit setahun. Alasannya tidak dinyatakan, hanya sebagai sebahagian daripada strategi kepelbagaian rantaian bekalan global. Tetapi masa itu menceritakan segalanya. Seminggu selepas pemotongan bekalan elektrik, ini bukan kebetulan. Fikiran saya mula keliru. Saya cuba mengira apa maksud angka 30% itu. Samsung menyumbang 20% daripada keseluruhan ekspor Malaysia, dan 30% daripada itu hilang, bermakna 6% daripada ekspor Malaysia hilang. Jika ditukar kepada KDNK, ia adalah berbilion-bilion ringgit. 30,000 pekerjaan secara langsung akan terjejas dan lebih 100,000 termasuk syarikat pembekal. Saya menelefon Timbalan Menteri Kewangan. Beliau sudah melihat berita itu, suaranya menunjukkan rasa panik. Beliau bertanya, apa yang perlu kita lakukan? Saya tidak mempunyai jawapan. Sejujurnya, saya tidak menjangkakan ini. Saya tidak menyangka Samsung akan bergerak secepat ini dan sebesar ini. Saya fikir mereka akan cuba berunding atau berkompromi, tetapi mereka hanya diam-diam mengemas barang mereka. Menteri Industri datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat. Beliau berkata beliau telah menghubungi Samsung Malaysia Corporation.
tetapi mereka hanya mengulangi kenyataan rasmi. Tiada apa-apa yang boleh dilakukan oleh Samsung Malaysia kerana ia adalah keputusan ibu pejabat. Menteri bertanya, "Bagaimana sekarang?" Saya perlu menjawab dengan tenang. Saya tidak boleh menunjukkan kepanikan. Saya berkata, ini hanya tindak balas sementara. Samsung pada akhirnya tidak boleh meninggalkan Malaysia. 30% hanyalah pelarasan strategik, saya menjelaskan. Tetapi keyakinan tidak ada dalam suara saya. Menteri itu menyedarinya dan keluar dengan menundukkan kepala. Saya ditinggalkan sendirian dan membaca semula artikel itu. Semakin saya membacanya, semakin besar kebimbangan saya. Menjelang petang, keadaan menjadi lebih teruk. Berita tergempar muncul di Bloomberg. Moody's telah menurunkan prospek penarafan kredit Malaysia dari stabil kepada negatif. Saya membuka laporan itu. Kandungan utamanya menarik perhatian saya. Keputusan dasar kerajaan Malaysia yang tidak dapat diramalkan, kebimbangan mengenai persekitaran pelaburan asing yang merosot, dan potensi pengunduran syarikat utama. Semua perkataan ini ditujukan kepada saya. Beberapa menit kemudian, Fitch membuat pengumuman yang sama. Standard Poor's mengikutinya. Seolah-olah mereka telah berjanji. 3 agensi penarafan kredit global utama memberi amaran kepada Malaysia serentak. Saya menyandar jauh di kerusi. Ini bukan sekadar pelarasan penarafan. Ia adalah isyarat kepada pasaran kewangan antarabangsa. Malaysia berisiko. Pertimbangkan semula pelaburan, kata mereka. Telefon berdering dengan gila. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kewangan, Bank Negara, semua orang bertanya tentang langkah balas. Suara-suara yang bimbang tentang kesan penurunan penarafan kredit terhadap ekonomi. Analisis mencurah-curah. Hasil bon kerajaan akan meningkat. Aliran masuk modal asing akan berkurangan. Dan kadar pertukaran akan menjadi tidak stabil. Saya sibuk bertindak balas kepada setiap satu. Panggilan datang dari pejabat Perdana Menteri. Saya dipanggil untuk datang segera. Saya mengumpul dokumen saya dan tergesa-gesa menaiki lift. Semasa menaiki, saya memikirkan alasan. Bagaimana saya harus menjelaskan? Adakah saya perlu mengakui bahawa strategi saya salah? Atau adakah saya perlu menegaskan bahawa ini adalah kekacauan sementara? Tiada jawapan. Di bilik mesyuarat pejabat Perdana Menteri, menteri-menteri utama sudah berkumpul. Suasananya tegang. Perdana Menteri melihat saya dan bertanya serta-merta, adakah ini Malaysia yang tidak boleh diganti yang anda katakan? Samsung diam-diam bersiap untuk pergi, dan agensi penarafan kredit mengeluarkan amaran. Bagaimana anda akan jelaskan ini? Saya hilang kata-kata. Timbalan Perdana Menteri membuka dokumen. Ia adalah maklumat bahawa syarikat asing utama sudah menyemak semula rancangan pelaburan mereka di Malaysia. Intel menangguhkan pengembangan kilang, LG menangguhkan pelaburan barisan baharu, dan Microsoft sedang menunggu dan melihat. Ia runtuh seperti domino. Apabila Samsung bergerak, syarikat lain juga mula berundur. Menteri Kewangan membentangkan prospek ekonomi. Analisis menunjukkan kadar pertumbuhan tahun ini boleh jatuh dari 6.5% kepada di bawah 5%. Senario itu adalah ekspor akan berkurangan, pelaburan akan mengecut, dan pekerjaan akan terjejas. Angka-angka itu memukul kepala saya. Kadar pertumbuhan yang saya banggakan sedang runtuh. Perdana Menteri bertanya, apa penyelesaiannya? Saya membuka mulut, tetapi tiada kata yang keluar. Adakah saya perlu memohon maaf kepada Samsung? Adakah saya perlu menawarkan semula pengurangan cukai korporat? Adakah saya perlu membayar pampasan untuk pemotongan bekalan elektrik? Tetapi saya tidak boleh berbuat demikian. Jika saya menyerah sekarang, kerjaya politik saya akan berakhir. Saya akan dikritik kerana berlutut kepada syarikat asing di hadapan rakyat. Dan yang paling penting, ego saya tidak mengizinkannya. Saya menjawab, ini hanyalah tempoh pelarasan sementara. Asas Malaysia masih kukuh, populasi muda dan kestabilan politik tidak berubah. Dalam jangka masa panjang, syarikat asing akan kembali, saya berhujah. Tetapi suara saya bergetar. Saya tahu saya mengatakan sesuatu yang saya sendiri tidak percaya. Selepas mesyuarat, saya keluar ke koridor. Kaki saya lemah. Saya bersandar di dinding dan mengambil nafas, berfikir, apa yang salah? Strategi saya sempurna. Angka dan logik saya jelas. Mengapa ini berlaku? Saya yakin Samsung tidak boleh pergi, tetapi mereka diam-diam mengemas barang mereka sekarang. Saya kembali ke pejabat dan melihat keluar tingkap. Bandar Kuala Lumpur masih sibuk, tetapi ia kelihatan berbeza di mata saya. Bangunan-bangunan itu, kilang-kilang itu, pekerjaan-pekerjaan itu semuanya dicipta oleh modal asing.
Apa yang akan tinggal jika mereka pergi? Berapa banyak kapasiti Malaysia sendiri? Buat pertama kalinya, keraguan mula timbul. Saya mengambil telefon tetapi meletakkannya kembali. Siapa yang harus saya telefon? Apa yang harus saya katakan kepada Samsung jika saya menghubungi mereka? Perlukah saya meminta maaf? Perlukah saya merayu mereka kembali? Atau haruskah saya terus bersikap tegas? Saya keliru. Keyakinan yang saya tunjukkan selama beberapa minggu yang lalu hilang sepenuhnya. Semasa membereskan dokumen di meja, saya menyadari. Saya telah tersilap. Keyakinan saya bahawa Samsung tidak akan dapat meninggalkan Malaysia dan bahawa kami tidak boleh diganti hanyalah harapan saya. Realitinya berbeza. Mereka sudah bersedia untuk alternatif. Mereka melaksanakannya secara senyap-senyap dan kerajaan Malaysia tidak berdaya. Saya menghidupkan komputer dan mencari persekitaran pelaburan India lagi. Negara yang saya ejek dalam mesyuarat beberapa minggu lalu. Tempat yang saya abaikan kerana kuasa tidak stabil dan infrastruktur ketinggalan zaman. Tetapi kini, saya melihat aspek lain. Pasaran gergasi 1.4 bilion penduduk. Dasar proaktif kerajaan untuk menarik syarikat. Dan yang paling penting, peraturan yang boleh diramal. Saya menemui satu artikel. Pakej insentif yang ditawarkan oleh kerajaan India kepada Samsung, pengecualian cukai korporat 10 tahun, pemberian tanah percuma, jaminan keutamaan bekalan elektrik, syarat yang sama dengan yang ditawarkan Malaysia kepada Samsung 10 tahun lalu. Perbezaannya ialah India memberikan jaminan kepercayaan bahawa mereka akan menepati janji itu. Menjelang malam, berita mula meliputi situasi hari ini. Pakar ekonomi keluar dan menganalisis kekurangan konsistensi dasar kerajaan Malaysia, persekitaran pelaburan asing yang merosot, keruntuhan kepercayaan. Semua kata-kata yang menuding jari kepada kesalahan saya. Saya melihat bahagian komen, tindak balas rakyat. Kebanyakan mereka menyalahkan kerajaan, kebimbangan bahawa pekerjaan akan hilang, keresahan bahawa ekonomi akan runtuh, malah tuntutan agar Dr. Irfan dipecat. Pendapat umum berbalik. Orang yang menyokong saya sebagai dasar yang mengutamakan rakyat beberapa minggu lalu, kini menuduh saya tidak cekap. Di meja saya terdapat laporan yang saya tulis 2 minggu lalu. Dokumen yang menegaskan bahawa Malaysia tidak boleh diganti. Saya menulis dengan yakin bahawa India kekurangan infrastruktur, Indonesia mempunyai peraturan yang rumit, dan tiada negara yang mempunyai syarat sebaik Malaysia. Membaca dokumen itu sekarang adalah bukti betapa angkuhnya saya. Setiausaha Sulit Kanan Kewangan menghantar mesej kepada saya. Panggilan untuk hadir di jawatan kuasa ekonomi parlimen esok. Beliau menambah nasihat agar saya bersiap sedia. Kerana ahli parlimen akan mempersoalkan tanggungjawab saya. Saya mengeluh. Serangan politik akan bermula. Dan yang lebih menyakitkan, ini hanyalah permulaan. Apabila syarikat pergi, pekerjaan hilang, dan ekonomi runtuh, kemarahan rakyat akan ditujukan kepada saya. Demonstrasi akan berlaku di jalanan, dan ahli politik akan menjadikan saya kambing hitam. Kadar pertumbuhan 6% yang saya banggakan akan hilang dalam sejarah. 2 minggu berlalu, tetapi keadaan tidak bertambah baik. Sebaliknya, ia menjadi lebih buruk. Setiap pagi saya datang bekerja, berita buruk baharu menanti saya. Hari ini pun sama. Setiausaha saya masuk tergesa-gesa dan menyerahkan tablet. Siaran akhbar rasmi Intel. Ia mengumumkan penangguhan tanpa had rancangan pengembangan kilang back-end semikonduktor di Johor Bahru, Malaysia. Intel telah berjanji untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran semikonduktor selama 2 tahun. Pelan pelaburan bernilai AS 1.5 bilion, 5,000 pekerjaan baharu. Projek yang akan menjadikan Malaysia negara industri berteknologi tinggi. Kini mereka mengumumkan penggantungan pelaburan. Alasannya tidak jelas, tetapi masanya menjelaskan segalanya. Semasa membaca artikel itu, telefon berdering. Menteri Industri. Beliau menyampaikan berita bahawa LG juga membuat pengumuman yang sama. Penangguhan pelaburan fasa kedua kilang paparan di Selangor. Bernilai AS 800 juta. Suara menteri bergetar. Beliau bertanya, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Tetapi saya juga tidak tahu jawapannya. Menjelang tengah hari, berita yang lebih mengejutkan masuk. Microsoft mengumumkan semakan menyeluruh rancangan pembinaan pusat data di Sabah. Google juga menghentikan pengembangan perkhidmatan cloud di Malaysia. Dalam sehari, 4 syarikat global mula berundur dari Malaysia. Ia berlaku serentak seolah-olah mereka telah berjanji. Menjelang petang, artikel berita asing mula mencurah-curah. Wall Street Journal menyiarkan kemerosotan persekitaran pelaburan Malaysia di muka hadapan.
Financial Times melaporkan bahawa pengunduran syarikat asing dari Malaysia semakin serius. The Economist menganalisis bahawa Malaysia sedang beralih daripada penerima manfaat terbesar strategi China Plus One kepada mangsa terbesar. Hanya tajuk-tajuk itu sahaja sudah menyesakkan nafas. Yang lebih sukar ditanggung ialah laporan daripada Bank Pelaburan Global. Goldman Sachs membuka tirai. Mereka menurunkan cadangan pelaburan Malaysia daripada overweight kepada underweight. Ayat utama menarik perhatian saya. Perniagaan jangka panjang tidak boleh dilakukan dengan negara yang tidak menepati janji. Kata-kata yang menusuk hati saya. Morgan Stanley turut mengikuti, menunjukkan bahawa kekurangan konsistensi dasar Malaysia adalah risiko pelaburan yang serius. Mereka memberi amaran tentang ketidakstabilan infrastruktur, memetik insiden pemotongan bekalan elektrik sebagai contoh. JP Morgan melangkah lebih jauh, mengesyorkan pembubaran dana berkaitan Malaysia. Di pasaran kewangan antarabangsa, Malaysia kini diklasifikasikan sebagai negara berisiko. Yang paling mengejutkan ialah laporan daripada BlackRock, pengurus aset terbesar di dunia. Mereka mengumumkan semakan menyeluruh pelaburan mereka di Malaysia. Alasannya mudah. Tindakan kerajaan yang tidak dapat diramalkan, layanan diskriminasi terhadap syarikat asing, dan kemunduran kedaulatan undang-undang. Semua kata-kata yang menuding jari kepada keputusan saya. Ayat terakhir laporan itu menusuk mata saya. Kepercayaan, setelah pecah, sukar untuk dipulihkan. Pejabat saya menjadi zon perang. Telefon berdering tanpa henti, permintaan mesyuarat mencurah-curah, dan permintaan wawancara media bertimbun seperti gunung. Semua orang menuntut penjelasan daripada saya. Mereka bertanya mengapa ini berlaku, bagaimana saya akan menyelesaikannya, dan adakah saya akan bertanggung jawab. Saya terpaksa mengulangi jawapan yang sama. Ini hanyalah tempoh pelarasan sementara. Tetapi angka tidak berbohong. Laporan yang disediakan oleh Kementerian Kewangan adalah mengerikan. FDI telah jatuh 40% berbanding bulan sebelumnya. Pelaburan baharu hampir terhenti, dan pelabur sedia ada membatalkan peningkatan pelaburan. Ramalan menunjukkan bahawa jika tren ini berterusan, jumlah FDI menjelang akhir tahun tidak akan mencapai separuh daripada tahun lepas. Pasaran saham juga mula runtuh. Indeks KLCE Malaysia mencatatkan paras terendah tahunan. Modal asing mengalir keluar. Jualan bersih beratus-ratus juta ringgit berlaku setiap hari. Pasaran hartanah juga beku. Harga rumah di Kuala Lumpur dan Johor Bahru jatuh mendadak. Dan jumlah urus niaga mencecah paras terendah. Seluruh ekonomi runtuh serentak. Presiden Dewan Perniagaan dan Industri datang menemui saya. Wajahnya lesu. Beliau berkata ahli-ahli perniagaan berada dalam kekecohan. Syarikat pembekal berada di ambang muflis berantai apabila syarikat asing pergi. Ratusan PKS di kawasan perindustrian Pulau Pinang dan Johor berada dalam bahaya. Mereka bergantung kepada Samsung dan Intel untuk membekalkan komponen, tetapi pesanan kini terhenti. Presiden merayu, tolong buat sesuatu. Minta maaf kepada Samsung, tawarkan insentif semula, ambil tindakan, tetapi saya menggelengkan kepala. Jika saya berundur sekarang, kerjaya politik saya akan berakhir. Saya akan dikutuk kerana berlutut kepada syarikat asing di hadapan rakyat. Saya tidak boleh berbuat demikian. Menjelang petang, saya mendengar bahawa sebuah badan pemikir mengadakan seminar tergempar. Topiknya ialah krisis dan prospek ekonomi Malaysia. Saya menonton siaran langsung di YouTube. Ahli ekonomi mengkritik dasar saya dengan pedas. Mereka berkata, premium Malaysia adalah ilusi. Kami tidak boleh berkembang tanpa modal asing. Keangkuhan kerajaan memusnahkan ekonomi, mereka mengkritik. Seorang profesor menunjukkan carta. Analisis menunjukkan bahawa lebih 70% pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam 10 tahun terakhir dicipta oleh FDI. Tanpa syarikat seperti Samsung, Intel, dan LG, Malaysia masih akan menjadi negara kurang membangun, katanya. Kata-kata itu menusuk hati saya. Saya terpaksa mengakui bahawa kadar pertumbuhan yang saya banggakan sebenarnya adalah hadiah daripada modal asing. Seorang pakar lain memberi amaran. Apa yang Malaysia hilang sekarang bukan sekadar wang pelaburan. Ia adalah kepercayaan, katanya. Beliau memberi amaran bahawa sebaik sahaja negara itu dicap sebagai negara yang tidak menepati janji dalam masyarakat antarabangsa, ia akan mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk pulih. Malaysia kini berada di persimpangan jalan. Pilihan yang salah boleh mengembalikan negara 20 tahun ke belakang, katanya. Saya melihat bahagian komen. Reaksi rakyat. Kebanyakan mereka menyalahkan kerajaan. Suara-suara yang takut kehilangan pekerjaan.
keluhan tentang ketidakstabilan ekonomi, tuntutan untuk memecat Dr. Irfan. Pendapat umum berbalik. Orang yang menyokong saya beberapa minggu lalu kini menuduh saya tidak cekap. Di atas meja saya terdapat laporan yang saya tulis 2 minggu lalu. Dokumen yang menegaskan bahwa Malaysia tidak boleh diganti. Membaca dokumen itu sekarang adalah bukti betapa besar kesilapan saya. Saya menerima mesej di telefon pintar saya. Timbalan Menteri Kewangan. Notis saman telah tiba, memanggil saya untuk hadir di jawatan kuasa ekonomi Parlimen esok. Beliau menambah nasihat agar saya bersiap sedia, kerana ahli Parlimen akan mempersoalkan tanggungjawab saya. Saya mengeluh. Kini serangan politik akan bermula. Dan yang lebih menyakitkan, ini hanyalah permulaan. Sebulan kemudian, jalanan mula runtuh. Dalam perjalanan ke pejabat, saya melihat orang yang menganggur berkumpul di sekitar Kuala Lumpur. Mereka berdiri memegang sepanduk. Slogan, "Kembalikan pekerjaan kami dan kerajaan bertanggungjawab" kedengaran. Saya menerima laporan bahawa pekerja dari kawasan perindustrian Johor telah datang beramai-ramai ke ibu kota. Mereka adalah orang yang dipecat apabila syarikat pembekal Samsung menutup operasi. Angka-angka itu lebih mengerikan. 30,000 orang kehilangan pekerjaan di kawasan perindustrian utara sahaja. Ini tidak termasuk pekerjaan langsung. Jika syarikat pembekal, subkontraktor, dan perkhidmatan disertakan, lebih daripada 100,000 orang terjejas. Mereka tidak mempunyai tempat untuk pergi. Kebanyakan mereka adalah orang yang berhijrah dari luar bandar untuk bekerja dengan Samsung. Kini tiada pekerjaan di bandar, dan tiada apa-apa yang boleh dilakukan jika mereka kembali ke kampung halaman. Protes menjadi semakin sengit hari demi hari. Orang yang pada mulanya hanya berdiri memegang sepanduk mula meninggikan suara. Mereka berkumpul di hadapan pejabat Perdana Menteri, membantah, mengepung bangunan parlimen, dan kadang-kadang bertembung dengan polis. Adegan protes ditayangkan di berita TV setiap hari. Slogan-slogan menuntut peletakan jawatan saya, melaungkan nama saya. Selepas sesi pendengaran parlimen berakhir, panggilan datang dari pejabat Perdana Menteri, pertemuan peribadi. Perdana Menteri berkata dengan wajah dingin, "Sila letak jawatan. Jika anda meletak jawatan secara sukarela, kami akan menjaga kehormatan anda." Tetapi beliau memberi amaran bahawa jika saya terus berkeras, prosedur tak tertib akan diambil. Saya tidak mempunyai pilihan. Saya menundukkan kepala. Saya kembali ke pejabat dan menyediakan surat perletakan jawatan. Saya meletakkan pen di atas kertas putih, tetapi tangan saya bergetar. Beberapa bulan yang lalu, saya disebut sebagai pemimpin masa depan. Saya adalah ahli strategi graduan Harvard yang menjanjikan, tetapi saya tidak menyangka akan berundur dengan sedih seperti ini. Saya dapat mendengar bunyi masa depan yang saya impikan runtuh. Semasa membereskan laci meja, saya mengimbas kembali masa lalu. Apa yang saya lakukan salah? Saya hanya mahu menjadikan Malaysia kuat. Saya hanya mahu membina negara yang tidak tunduk kepada modal asing. Mengapa ini berlaku? Saya cuba mencari jawapan, tetapi ia tidak jelas. Hanya satu perkara yang saya tahu, keyakinan yang saya pegang adalah kesilapan. Saya melihat keluar tingkap. Penunjuk perasaan masih berkumpul di jalanan. Pekerja yang menganggur, pemilik kedai yang menutup operasi, anak muda yang hilang masa depan, semua mangsa keputusan saya. Keputusan yang saya percaya adalah untuk rakyat sebenarnya menyebabkan rakyat menderita. Ia ironi. Setiausaha saya masuk dan membawa dokumen terakhir, petunjuk ekonomi terkini. Prospek pertumbuhan KDNK telah diturunkan kepada 3,5%. Angka itu hampir separuh daripada 6,5% yang saya banggakan. Kadar pengangguran melonjak, harga tidak stabil, dan kadar pertukaran tidak menentu. Ekonomi Malaysia, di bawah tangan saya, telah menjadi padang jarak. Tiba-tiba saya sedar, piawaian global yang saya ejek sebenarnya adalah rantai janji yang menyokong negara. Menepati kontrak, melindungi pelabur, mengekalkan peraturan yang boleh diramalkan itu bukan sekadar mengambil kira syarikat asing, tetapi undang-undang hidup untuk bertahan dalam masyarakat antarabangsa. Saya telah memotong rantai itu, dan kini Malaysia terasing. Saya teringat Samsung. Saya teringat keangkuhan saya terhadap mereka. Saat saya berkata, Malaysia tidak memerlukan bantuan anda, tetapi realitinya adalah sebaliknya. Malaysia masih memerlukan modal asing, memerlukan teknologi, memerlukan pelaburan. Hubungan kebergantungan yang saya ingin nafikan sebenarnya adalah nadi ekonomi Malaysia. Saya juga menyesal kerana mengejek India.
Saya meremehkan mereka kerana bekalan elektrik tidak stabil dan infrastruktur yang kurang. Tetapi India kini mengalu-alukan Samsung, menjamin bahawa mereka akan menepati janji dan menawarkan perkongsian jangka panjang. Akhirnya, apa yang syarikat mahukan bukanlah infrastruktur yang sempurna, tetapi kepercayaan. Dan Malaysia telah kehilangan kepercayaan itu. Menjelang petang, saya meninggalkan pejabat. Saya tahu ini adalah yang terakhir. Semasa berjalan di koridor, saya bertembung dengan rakan sekerja, tetapi tiada siapa yang bercakap dengan saya. Semua orang mengelak pandangan saya. Saya sudah menjadi kegagalan, dan tiada siapa yang mahu dikaitkan dengan kegagalan. Politik memang kejam. Saya masuk ke dalam kereta di tempat letak kereta. Saya cuba menghidupkan enjin, tetapi berhenti. Saya tiba-tiba ingin melihat kilang Samsung, tempat di mana saya memotong bekalan elektrik, tempat di mana keangkuhan saya bermula. Saya mahu melihat tempat itu buat kali terakhir. Saya memandu ke arah Pulau Pinang atau Johor. Saya memandu selama 1 jam dan tiba di hadapan kilang. Bangunan besar itu berdiri di bawah langit yang gelap, tetapi ada sesuatu yang berbeza. Lampu dimatikan. Kilang yang dahulunya bersinar terang 24 jam sehari kini hanya sebahagiannya diterangi. Barisan pengeluaran terhenti. Kadar operasi telah jatuh apabila pengeluaran dipindahkan ke India. Hanya pengawal keselamatan yang berdiri bersendirian di pintu masuk utama. Tempat yang dahulunya sibuk dengan ribuan pekerja pada waktu puncak kini kosong. Separuh daripada tempat letak kereta kosong dan kantin kelihatan seperti ditutup. Ia adalah pemandangan yang dicipta oleh keputusan saya. Saya keluar dari kereta dan melihat kilang itu. Telefon pintar dibuat di dalamnya, pekerjaan dicipta dan ekonomi Malaysia berputar. Tetapi kini ia perlahan-lahan terhenti. Saya yang menghentikannya. Dengan alasan mengutamakan rakyat, dengan slogan Maruah Malaysia, saya mematikan enjin ekonomi. 6 bulan telah berlalu. Ekonomi Malaysia tidak pulih. Malah, ia menjadi lebih teruk. Prospek pertumbuhan tahun ini adalah 1.5%. Ia jatuh ke paras 1,4 daripada 6.5% yang saya banggakan. Pelaburan asing jatuh 60% berbanding tahun lepas, kadar pengangguran mencecah 2 digit dan harga melambung tinggi. Rakyat menderita. Seorang pakar ekonomi muncul dalam wawancara. Beliau menganalisis bahawa Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 10 tahun untuk memulihkan kepercayaan. Kepercayaan yang pecah tidak mudah dipulihkan, katanya. Terutamanya jika kerajaan telah melanggar janji, tiada siapa yang mahu melabur lagi. Keputusan saya telah menghadiahkan Malaysia 10 tahun kegelapan. Penilaian daripada agensi penarafan kredit antarabangsa juga keluar. Moody's menurunkan lagi penarafan kredit Malaysia. Ia jatuh ke tahap non-investment grade, bukan pelaburan. Laporan itu menyatakan dengan jelas, kekurangan konsistensi dasar, kemunduran kedaulatan undang-undang, kemerosotan persekitaran pelaburan. Semua warisan yang saya tinggalkan. Tiba-tiba saya teringat Samsung. Apa yang berlaku kepada mereka sekarang? Saya membuat carian. Berita melaporkan bahawa Samsung Electronics India Corporation berkembang pesat. Kilang Noida telah menjadi pangkalan pengeluaran telefon pintar terbesar di dunia, bilangan pekerja melebihi 50,000 dan mereka menerima pelbagai sokongan daripada kerajaan India. Syarat yang lebih baik daripada yang mereka terima di Malaysia. Kerajaan India menepati janji. Mereka menjamin pengurangan cukai korporat, mengutamakan bekalan elektrik, dan memberikan sokongan pentadbiran yang tidak berbelah bahagi. Yang paling penting, mereka menggunakan peraturan secara konsisten. Syarikat mahukan keboleh ramalan sebegitu. India yang saya ejek kini menjadi pemenang sebenar pos China. Saya melihat keluar tingkap. Bandar Kuala Lumpur kelihatan, tetapi tidak seperti dahulu. Kren pembinaan telah hilang. Pembinaan bangunan baharu terhenti dan pangsa puri yang tidak terjual bertimbun di mana-mana. Ramai orang muflis apabila gelembung hartanah pecah. Impian Malaysia juga padam bersama. Dalam perjalanan pulang, saya menaiki bas ke Pulau Pinang. Saya tidak tahu mengapa. Saya hanya mahu pergi lagi. Saya mahu melihat apa yang saya telah musnahkan, berapa banyak kehidupan orang yang telah saya hancurkan. Pemandangan yang saya lihat setibanya saya di Pulau Pinang adalah mengejutkan. Ia lebih teruk daripada 6 bulan lalu. Kilang Samsung masih kosong, perniagaan di sekitarnya semuanya ditutup, dan jalanan penuh dengan orang yang menganggur. Tempat yang dahulunya bandar paling sibuk di Malaysia kini telah menjadi bandar hantu. Saya melawat bangunan kilang syarikat pembekal. Semuanya ditutup. Ada bangunan yang sedang menunggu untuk dirobohkan. Dindingnya penuh dengan grafiti.
Kata-kata yang menyalahkan kerajaan, antaranya, nama saya kelihatan muflis kerana Dr. Irfan. Ia adalah benar. Saya masuk ke kedai makan kecil dan memesan makanan. Pemiliknya menonton TV. Berita membincangkan prospek ekonomi Malaysia. Seorang pakar berkata, Malaysia perlu membina semula kepercayaan jika ingin pulih. Tetapi betapa sukarnya itu, kita tidak tahu. Ia mungkin mengambil masa satu generasi, beliau memberi amaran. Pemilik itu mengeluh dan berkata, kerajaan telah memusnahkan negara. Mereka menghapuskan pekerjaan yang baik. Mereka menjadikan rakyat miskin kerana mempertahankan maruah. Beliau marah. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Saya adalah sebahagian daripada kerajaan itu dan arkitek keputusan itu. Matahari mula terbenam. Saya berdiri buat kali terakhir di hadapan kilang Samsung. Bangunan yang disinari cahaya matahari terbenam berwarna merah. Ia cantik, tetapi menyedihkan. Berjuta-juta telefon pintar yang sepatutnya dibuat di dalamnya. Berbilion-bilion ringgit ekspor yang sepatutnya diperoleh. Berpuluh-puluh ribu keluarga yang sepatutnya disara. Semuanya hilang. Apa yang saya percaya? Saya yakin Malaysia istimewa. Bahawa kami tidak memerlukan modal asing, bahawa kami berada dalam kedudukan untuk memilih. Tetapi semuanya adalah ilusi. Malaysia tidak istimewa. Ia adalah negara yang bergantung kepada pelaburan asing seperti negara membangun yang lain. Ia adalah ekonomi yang terdedah yang akan runtuh jika kepercayaan hilang. Ia adalah tempat yang hanya boleh bertahan jika ia mengikut piawaian global. Semasa memandu pulang ke Kuala Lumpur, kegelapan menyelubungi luar tingkap. Masa depan Malaysia juga gelap. Kegelapan yang saya cipta. 100,000 orang menganggur. Ratusan perniagaan ditutup. Pertumbuhan yang jatuh. Pelaburan yang hilang, anak muda yang berhijrah. Semuanya adalah hasil keangkuhan saya. Saya mengambil pen dan menulis ayat terakhir. Kekuatan negara bukan datang daripada keangkuhan, tetapi daripada kepercayaan. Menepati janji, mengikut peraturan, dan menghormati rakan kongsi itulah daya saing negara yang sebenar. Saya gagal memahami ini, dan Malaysia kini menanggung akibatnya.